Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bahagian seterusnya dalam ubahan, iaitu ubahan tercantum ataupun dia kata combine tercantum. Tercantum. Dalam buku kamu dia bagi bergabung. Bergabung dengan tercantum, samalah cerita dia. Okey. Cuma yang sebelum ni kita dah belajar pertama, kita dah belajar ubahan langsung. Kemudian kita dah belajar ubahan songsam. Kan? Hari ini kita akan combine dua-dua orang ni. Combine jadilah ubahan bergabung. Tak sedap bergabung tu saya tukar nama jadi tercantum. Dia combine variation. Okey? Jadi keyword dia adalah ubahan dia jadi apa? Langsung. Kalau langsung dia duduk di atas. Itu cerita dia. Kalau songsam dia duduk di bawah. Konsep dia simple je. Kita belajar sebelum ni Okey. Contoh kita tengok nombor 1. Soalan nombor 1, bentukkan satu ubahan. Bentukkan satu ubahan bergabung dalam bentuk persamaan. Kan? Okey. A dia bagi P berubah secara langsung dengan S kuasa 2 dan secara songsam dengan R kuasa berapa tu? 4 ego. Kuasa 4. Kuasa 4. Okey, bila dia beritahu nilai P ialah 10. Jika S sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Okey. Yang pertama macam biasalah cerita ubahan ni. First kali kita buat dalam bentuk ubahan, iaitu bentuk hubungan. Untuk hubungan kita akan buat P berubah secara. Bila ada gabung, kalau ada songsam dengan langsung, kita ada atas bawah. Ini kita ada. P berubah secara langsung dengan S kuasa 2. Yang langsung ke atas. Kuasa 2. Dan songsam dengan R kuasa 4. Yang songsam ke bawah. Itu yang maksudkan langsung atas, songsam bawah. Itu cerita dia. Okey? Boleh? Boleh. Ya, okey. Dah dapat benda ni, terus kamu tukarkan jadi apa? Persamaan. Kita jadikan dia P sama dengan letak K. K S kuasa 2 per R kuasa 4. Kita nak dapatkan K, kita pindah huruf dulu, senang cerita. Contoh saya pindah huruf dulu, kita akan dapat itu K sama dengan PR kuasa 4 per S kuasa 2. Baru saya gantikan dia di sini kan. Gantikan P 10. R kita 3. S kita 2. Okey, dapatkan nilai K. Berapa nilai K kita dapat di sini? Ambil kalkulator kira. $202.5 per 2. Soal nombor dia 405. 202.5 ego. 202 saya tukar dia pecahan 405 per 2. 202.5 405 per 2. 405 per 2. Itu K kita. Kan? Jadi bila kita dapat K macam tu, seterusnya apa kita buat? Kita terus jadikan dia persamaan. Jadi jawapan kita adalah, oleh sebab itu jawapan kita P sama dengan, letak je K kita. Contoh kalau guna pecahan 405 S kuasa 2 per 2 R kuasa 4. Ini kita dalam bentuk apa? Persamaan. Hubungan dalam bentuk persamaan. Siap. Ini jawapan akhir dia lah. Ini yang pertama kita nak faham cerita tu je. Konsep ni nak tambah sikit je. Bergabung maksudnya apa saja yang langsung duduk di atas, songsam duduk di bawah. Yang lain semua ikut pengiraan macam minggu lepas sama. Kan? Nanti boleh dia fungsi kita tengok. Okey?
Tengok B pula. B saya buat kat sini kejap B T berubah secara langsung. Saya buat equation tu T berubah secara langsung dengan MN. Jadi MN ke atas. Berubah secara langsung dengan MN secara songsang dengan Q kuasa 2. Songsang dengan Q kuasa 2. Kita dia. Kemudian dibagi T sama dengan 25, M sama dengan 2, N sama dengan 1, Q sama dengan 3. Sama. Cerita dia masih konsep yang sama, iaitu nak dapatkan apa? Dapatkan K, masukkan balik K untuk tentukan persamaan. Okey? Kita tukarkan T sama dengan K MN per Q kuasa 2. Jadi K kita sama dengan naik T Q kuasa 2 per dengan MN. Gantikan nombor 25 Q 3 kuasa 2 M 2 N 1. Jadi kita akan dapat K kat situ. Besar nombor-nombor ni 225. 225 per 2. Nampak? Bawa balik kat sini. Ni persamaan. Yang ni yang penting ni. Dapat ni. Tapi gantikan nilai K. Dapat T sama dengan 225 MN per 2 Q kuasa 2. Dapatlah kita bagi dia satu persamaan. Ni simple je sebenarnya. Cuma soalan ni, ini yang mula-mula dia sebab hubungan dia. Buat persamaan. Nanti dia boleh pusing sana, pusing sini. Masa tu kita nak tengok macam mana idea kita nak jawab soalan ya. Kemahiran dalam algebra sangat penting untuk topik ni. Okey? Terus masuk nombor 2. Nombor 2, soalan dia kata apa? L berubah secara langsung dengan M dan songsang dengan songsang bawah kuasa 2N. Kuasa 2N maksudnya N square. Kan? Ini simple je. Apa maklumat dia bagi? L sama dengan 1/2. M sama dengan 3, N sama dengan 2. Okey? Cari nilai L. Dia suruh cari pula nilai L. Tak tahu apabila M sama dengan 5, N sama dengan 4. Boleh? Okey? Dapat benda ni. Ini kisah ada benda dibagi dan benda nak kena cari. Ni sebelum ni saya dah ajar kamu dalam ubahan songsang itu. Kita dah belajar. Itu kita boleh gunakan samakan K. Contoh yang ini saya akan letak L sama dengan K M per dengan N kuasa 2. Jadi K kita adalah L N kuasa 2 per dengan M. Okay? Dan K adalah pemalar. Maksudnya dia sama untuk semua. Sama untuk atas, sama untuk bawah. Jadi saya terus pecahkan jadi L N kuasa 2 per M mesti sama juga dengan L N kuasa 2 per M. Kenapa sama ni? Ni yang diberi, ini yang nak kena cari. Ataupun kamu boleh buat yang nak cari letak dulu. Benda nak cari letak dulu, yang diberi letak belakang. Okey, contoh L tak tahu saya tinggal L. N yang nak kena cari 4. M dia 5. Terus kita buat sama dengan yang diberi atas 1/2. N dia 2 kuasa 2. M yang diberi 3. Dah terus boleh buat equation terus dapat L. Sebab soalan direct ditanya cari nilai L. Dia tak suruh pun kita buat apa? Persamaan. Itu beza dia. Yang tadi dia kata buat persamaan. Yang ini cari L. Kita kena faham cerita dia. Kan? Tapi kalau kamu nak buat persamaan dulu, kemudian cari nilai L, boleh juga panjang sikit. Okey? Boleh? Terus, ni kira
Ambil kalkulator, kamu tekan dia, kamu akan dapat terus dia kalkulator. Yang ni cikgu dah tulis 5 bawah, pindah naik atas. 402 atas, potong, dia turun bawah. Kita boleh tekan kalkulator terus dapat ya. Kan? Tapi hati-hati tekan ni. Dia biasanya yang bahaya kat bawah ni, bila ada ramai-ramai kat bawah ni, biasanya nak selamat tak lakukan. Kalau nak selamat lah. Kan? Okay? Right. Atas tu 10. Wah, boleh tekan 10. Bawah tak boleh. Dapat? 5/24. Dia simple je. Kan? Yang pertama, kalau dia minta betul-betul buat persamaan, kita buat persamaan. Kalau soalan tak minta, tak semestinya kita kena buat persamaan. Boleh kita samakan apa? Kita buat K samakan. K samakan. Yang nak cari, biasanya kita akan letak belah kiri. Yang diberi, letak belah kanan. Kan? Ini kita panggil cari sama dengan beri. Selesaikan. Okey. Itu nombor 2. Boleh ikut Ada yang tak ada ni soalan. Saya tak nampak Puan. Syurah. Tu kelas ada okey dah, tu kelas. Nombor 3. Tengok. Nombor 3, cerita dia tentang, dia kata apa? Kuasa. Dia kuasa ni, dia simbol, benda tu adalah kuasa. Simbol dia P. Kan? Bukan kuasa P. P bagi satu aliatif berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kerja, work, W. Dan secara songsang dengan kuasa 2 masa. P kuasa 2. Ini maksud dia yang pertama. P berubah secara langsung dengan W dan songsang dengan kuasa 2T. Okey? Di sini dia bagi pula diberi bahawa P sama dengan 240 apabila W sama dengan, dia pakai nombor piawai 10 kuasa 2 dan T sama dengan 5. Ungkapkan P dalam sebutan W dan T. Ungkapkan maksudnya macam mula-mula tadi. Kita kena buat apa? Persamaan. Itu ungkapkan. Bila kita buat persamaan macam biasalah. Kita jadikan dia K dulu. P sama dengan KW per T kuasa 2. Saya pindah dulu. Dapat T kuasa 2 per W. Dapatkan K. Masukkan nombor. Okey. Kita akan dapat P 240. W kita tak muat. W darab dengan 3.2 10 kuasa 2 per dengan sorry balik T 5 balik oh malah betul darab 10 kuasa 2 sorry okey ambil kalkulator kira saja. Betul? 240 darab 25 sama dengan bahagi dengan 3.2 eksponen 2. 75/4. 75/4. Boleh pakai perpuluhan juga. Sebab perpuluhan dia dapat tepat Kalau tepat boleh pakai perpuluhan. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kita apa? P sama dengan 75W per dengan 4T kuasa 2. Ni senang je. Topik mula-mula ni memang antara perubahan ni topik senang lah kita Sebab tu dalam SPM kalau dululah
Dulu dia masuk objektif je. Dia tak pernah masuk ke tahap 2 soalan ni. Okey? Zaman kamu mungkin lah. Kan? Saya pun tak tahu ni macam mana cerita ni. Tengah tahun ni lah baru tahu cerita. Tengah tahun baru tahu. Kamu adalah perintis. Orang yang pertama. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Tenaga keupayaan E bagi kereta mainan berubah secara langsung dengan M atas dan tinggi H. Dua-dua langsung tu. Kepada langsung dengan M dan tinggi. Tak ada songsang. Soalan ni tak ada songsang. Diberi E sama dengan 1480 Joule apabila M sama dengan 20 dan H sama dengan 3.5 meter. Ni kg. Okey. Ungkapkan E dalam sebutan M dan H. Masih senang lagi cerita. E sama dengan KMH. Okey. Kalau nak masuk nombor dulu pun tak ada masalah. Tapi saya suruh pindah dulu. E per dengan MH sama dengan E kita 1480 per dengan M kita 20. Kemudian H 3.5. Okey. Siap dapat K. $259. 259. Berapa? Saya dapat kat sini 148. Betul. Cuba tengok. Betul ke 148/7? Sama cikgu. Bila kamu tekan kalkulator ni, bahaya orang ramai kat bawah. Ada 2 orang kat bawah. Okey. Kalau kamu tekan terus kalkulator kamu, nanti benda ni dia ingat darab. Kacau. Dia jadi lain cerita dia. Kita kena tekan bawah ni kena ramai-ramai. Dia dapat 148/7. Dia kena hati-hati. Okey. Dia baru dapat jawapan dia E sama dengan 148/7 mH. Jaga-jaga sebab dia kalau atas ramai-ramai tak ada masalah. Kita boleh tekan kalkulator. Bawah kalau ramai-ramai kena letak kurungan. Okey, kadang-kadang rugi ke situ. Nombor 5. Nombor 5 kamu dah boleh buat dah. Saya nak lepas kat kamu. Cuba dulu nombor 5. Nombor 5 senang, dia dah bagi equation. Dia dah bagi hubungan. Dia nak kamu tukarkan hubungan kepada persamaan. Okey, cuba nombor 5. Cikgu, kalau baca kat hello cikgu, hello. Ya. Kalau katakanlah kalau K darab punca kuasa 2 25, macam mana kita nak pindahkan dia ke belah kiri tu? Saya nak pindahkan punca kuasa. Tak ada, dia soalan nombor 7. Cikgu jangan cari. Hanya pergi. Macam mana sana? K sama dengan apa? Punca kuasa? Tak. Dia 108 sama dengan K punca kuasa 25. K punca kuasa 25. K punca kuasa 25. Saya nak pindahkan tak reti. Macam mana? Kuasa 2. Oh, nombor 7. Pindah kuasa dulu ke bahagi dulu? Tak ada. Sekejap cikgu, saya buka kamera cikgu tengok. Saya rasa bahagi dulu lepas tu kuasa 2. Nombor apa tu? Nombor 7 dah. Syak dah laju sangat ni. Macam mana tu cikgu? Kejap. Sabar. Okey. Mana? Tu. Terbalik. 108. Terbalik. Terbalik lagi. Baru sini. Ngam. Okey, ngam. Okey. Yang mana bawah tu Yang ni. Okey. Betul ke saya pindahkan kuasa 2 dulu? Tak ada. Dia bawa sekali.
Oh, dia bawa sekali lah. Dia buat sekali. Punca kuasa dengan 25 tu tak payah kamu kira siap-siap lah 5. Oh, okey. Kalau nombor lain bawa sekali je. Bawa sekali Okey? Okey. Jangan Okay, pisah. cikgu. Terima kasih. Power. Okey, jom. Tengok mana? Nombor mana sampai mana? Nombor 5. Nombor 5. Dahsyat. Nombor 7 dah cepat. Dia tengok aku cerita-cerita dia tulis jalan. W berubah secara X kuasa 3 Y per dengan Z kuasa 2. Dia bagi W sama dengan 3/1/6. X sama dengan 2. Y sama dengan 4. Z sama dengan 3. Soalan dia ungkapkan, sama kat cerita dia masih lagi keadaan dia tanya pasal K. Ni W W sama dengan K X kuasa 3Y per dengan Z kuasa 2. Ni saya akan bawa K sama dengan W Z kuasa 2 per X kuasa 3Y. Yang ni yang kena hati-hati ni, yang ramai kat bawah ni. Yang atas okey lagi. W kita adalah 3/1. Macam mana dia bagi kita tulis je? Kalkulator kita boleh tekan nanti. 3/1/6. Z kita 3 kuasa 2. X kuasa 3, 2 kuasa 3. Y 4. Okay, yang ini nanti kena ada guna. Yang ini 3/1/6 kita boleh tekan kalkulator. 3/1/6. Darab dengan 9 bahagi dengan kurungan 8 darab 4. 57/64 dapat K kita. 57/64 jawapan W sama dengan 57 X kuasa 3Y per 64 Z kuasa 2. Okey? Yang ni masih lagi benda sama lah. Sebenarnya soalan ni simple je Cuma kejap lagi kita tengok macam ada kotak ke apa sebelah ni. Kita kena cekap untuk nak cepatkan pengiraan kita. Macam mana nak cepat? Okey? Kita tengok Nombor 6. Dia bagi A, B, C. 5, 2, 4. 18, Y 8, X 12, 16. Okey. Jika A berubah secara sosang, A berubah secara sonsang, disebut sonsang dengan B dan C. B dan C. Maksudnya satu kat atas. Dia berubah sonsang dua orang sekali. Itu cerita dia. Tentukan nilai X dan Y. Jadi kita kena jadi macam ni persamaan kita. Jadi persamaan kita, bila dapat macam ni, kita kena dapatkan K. Kalau kamu tengok, secara amnya, BC ni bawa ke sebelah jadilah K. Jadi K kita adalah A darab BC, ABC. Jadi semua kita buat, kita boleh kaitkan dengan ABC je. Contoh kat sini, kita boleh kaitkan apa? 5 darab 2 darab 4. Sama dengan ambil line ni. 18 darab 8 darab Y. Saya boleh susun sekali. Sebab apa? Darab. Dapatlah jawapan kita. Pum. Turun. 18 darab 8. Dapat Y. Okey? Dapat Y. Okey? Dapat Y kat sini. Kan kalkulator. Cantik. Cikgu cantik. Okey. Y. Lima per 18 kan? 5/18. 5/18. Sama tak cerita dia? Ni sama. Ni. Nampak? ABC kita. Kalau kamu dah boleh congak, kamu congak terus dia. 5 darab 2 darab 4 kan? Terus sama dengan 12 darab 16 darab X. Jadi potong ni, pum tu.
Itu saja cerita dia. Jadi kita bila kita dapat K sama dengan K. K sama dengan K. Okey. Ambil kalkulator. Ya. Lima per 24. Siap. Okey. Jadi bila kita buat pengiraan, paling senang kita bandingkan saja apa? Nilai K dia. Cukup. Okey. Ini daripada soalan-soalan yang masih di bahagian dah masuk intermediate. Kita tak pasal. Ingat basic lagi. Dah masuk intermediate. Dah masuk soalan yang level pertengahan. Okay, masuk level seterusnya kat sini. Nombor 6. 6 ke? Oh 7. Nombor 7. Oh yang tadi yang siapa buat tadi. Nombor 7 kita, bila kita tengok soalan, dia bagi V berubah secara song-sang. Secara langsung dengan punca kuasa 2x dan secara song-sang dengan W. Okay, kemudian diberi V sama dengan 18 apabila x sama dengan 25 dan W sama dengan 6. Benda ni kita boleh gunakan untuk dapatkan K. Tapi kalau bawah tu ada nombor, kita boleh biar dulu benda. Contoh, saya buat K macam ni. Ni kamu tahu kan? Kamu nak tukar, kamu letak je V sama dengan K. Jadi K kita apa? K kita adalah VW per punca kuasa 2x. Jadi untuk semua pengiraan, kalau ada pengiraan ke bawah, kita boleh gunakan K aja untuk buat. Contoh, kat bawah ni, saya akan buat VW per punca kuasa 2x sama dengan VW per punca kuasa 2x. Yang ini yang kena cari kat soalan. Kena cari, dia bagi V sama dengan 9, W sama dengan 3, X tak tahu. Sama dengan yang ini, formula nombor asal kita 18, 6, punca kuasa 2, 25. Okey? Terus boleh kira lah. Nak kira apa? Nak kira X. Macam mana nak kira X? Kita boleh buat apa? Darab, silang, pindah-pindah pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh nak silang ni. Jadi contoh, saya akan bawa ni ke sana. Yang akan dapat sini 9 darab 3 punca kuasa 2, 25. Ni bawah. 18, 6. Ini kalau buat sekaligus dapat punca kuasa 2x. Ini kira sekaligus je. Ambil kalkulator, tekan. 9 darab 3 darab dengan punca kuasa 2, 25 sama dengan bahagi dengan 18 darab 6. Okey. Kamu akan dapat situ sama dengan, saya letak kat sebelah sana 1.25. Jadi baru kita dapat X. X punca kuasa baru pergi. Jadi jawapan kita adalah 1.25 kuasa 2 tekan kalkulator. .5625. Cuba perhatikan. Boleh? Okay. Boleh. Oh, baru saya perasan. Christina tanya, saya kat mana? Saya kat tempat saya. Kau lambat sampai tadi. Jam. Dah cikgu, dah cikgu. Dah. Okay. Boleh buat? Sapuan, macam mana tadi? Okey. Betul.
Okey. Sama jawapan? Sama, betul. Sama okey kan? Tengok B. Tengok B kejap. V sama dengan, sama tak cerita dia? Dia bagi macam tu cerita dia. Jadi kita boleh guna formula yang sama ni. VW per punca kuasa 2X sama dengan VW per punca kuasa 2X. Soalan dia bagi suruh cari V pula. V tak ada. W 10. X 1/16. Punca kuasa 2 1/16. Sama dengan yang diberi tadi 18 W 6 punca kuasa 2 25. Ini kalau kamu dah kira sini tadi, tak payah kira banyak kali pun tak apa kan? Boleh kira terus kan? Cuma yang ini kena jaga-jaga. Punca kuasa 2 1/16. Okey? Kalau kalkulator macam saya ni, kalkulator bengong ni kadang-kadang dia tak boleh kira. Dia kena buat macam ni, punca kuasa 2 1/16. Kadang-kadang salah dia kira. Kena ada kurungan. Dan ada setengah kalkulator boleh buat terus. Ada setengah kalkulator tak boleh. Okey? Di kalkulator budak belagak boleh ke? Kita kata Kalkulator budak belagak tu boleh? budak tengah. Potong. Harap kita kuasa 2 1/16. Potong 10 atas, turun ke bawah. Tekan kalkulator, dapat V terus. Okey? Kita tengok. Ni kalau boleh congak lah macam ni per 50 lah kan. Boleh congak. Empat 0.54. Sama. Isyraq dia main ni dia mesti Sama dah. Ego. Isyraq. Apa yang sama? Ya cikgu. Boleh Boleh. Okay. Takkan saya dah nanti siapa jadi ketua kelas tu maju tak ada Tak ada. Jangan gaduh dengan siapa pula. Kau tahu lah perangai siapa ni macam mana. Kalau dia marah tidur. C. W apabila V sama dengan 4, X sama dengan 36. Tapi saya tak pernah jumpa kalau dalam SPM soalan, dia bagi satu persoalan dia tanya A, B, C tak ada. Dia straight je. Okay. Jadi saya buat lagi sekali, VW per dengan punca kuasa 2X sama dengan VW per punca kuasa 2X. Dia akan dapat jawapan, dia minta W, V dia bagi 4, W tak tahu, per dengan punca kuasa 2, 36. Ini senang boleh congak 3 nombor ni. Kan? V kita tadi 18, 6 macam biasa, punca kuasa 2, 25. Okey? Potong, darab 36, potong, per 4. Kan? Okey? Boleh sekarang kereta. 6, dia jongak terus. Lama kereta bagi kita. Jangan ketuk. Kenapa? Kereta saya memang selalu macam tu. Baru beli ni. Baru beli pun ambil bateri 20. 32.4. Okay? Jadi sebenarnya bila saya memula ajar ubahan langsung, masa tu kamu first time belajar, kamu tengok, wow, benda ni kan, songsang. Okey, sampai kat ubahan ni, dah macam tengok, alah, ni je. Ni je, Mat. Senang kan? Sebab saya tengok kamu punya syllabus antara yang paling terkejut tu saya tengok. Daripada tahun lepas kan saya tengok dah, wow, dahsyat. Matematik form 5 tahun ni memang bahaya. Tapi kalau kamu follow history kamu akan nampak. Mula-mula dah rasa macam benda ni jalan sikit. Soalan kebat pun kau layan selamba je.
Tapi sebab itulah kita kena belajar daripada awal sedikit demi sedikit. Sangkut tanya. Buat homework tak lepas, WhatsApp saya. Kan? Ugi ni kamu belajar. Sementara kelas saya ni memang saya target saya tak amal pun. Kan? Saya tak nak ambil amal-amal sangat sebab apa saya takut tak terlayan soalan yang kamu akan WhatsApp saya. Kan? Okey, tapi tak ada orang WhatsApp. Relax je. Jadi saya buat kerja free lah. Kan? Okey. Tapi jangan ambil itu buku pula. Kan? Nanti habis buku teks kan. Cikgu homework ni tolong buat. Tak boleh macam tu. Okey, nombor 8. Advance hot. Wow, dia dah start. Advance dan panas. Hot. Apa yang hotnya? Siapa dah siap tu? Betul tak, Puan? Apa yang hot? Dapat pun tak susah pun Ego, dia tipu itu. Kalau kamu follow pada awal, sampai sekarang, kamu tak rasa. Soalan kebat ke tak rasa. Benda ni lebih kurang sama. Cuma ayat je. Contoh, bilangan hari N untuk menyiapkan satu projek. Kita ambil N je, kita tak ambil menyiapkan satu projek apa? Berubah secara langsung. Sama. Atas. Bilangan orang P. Dan secara songsang dengan kuasa 2 bilangan projek T. T kuasa 2. Untuk menyiapkan 4 projek. Oh sudah. Yang ni tengok ni 4 projek. Mana satu projek? Kan? Untuk menyiapkan 4 projek. Bilangan projek T. Yang tu kena tengok betul-betul. T sama dengan kita ada T, kita ada P, kita ada N. Okey. Menyiapkan 4 projek. Maksudnya projek T. Memerlukan 2 minggu. Apa minggu pula ni? Hari N. 2 minggu. Dia tak nak minggu, dia nak hari. Bukan jadi 14. Dan 4 orang. P. Okay. Yang ni kebat dia. Kat situ. Kena baca ayat dia ambil siapa-siapa. Okay. Cari bilangan hari. Dia bagi pula apa cerita dia. TPN. Cari bilangan hari diperlukan jika terdapat 10 projek T10 150 orang equal 150 orang. Dia nak bilangan hari. Kena tengok juga bilangan hari. Kadang-kadang soalan ni dia buat cerita hari. Tadi dia pusing dia pergi jadi apa? Minggu. Kan? Tiba-tiba soalan tanya bulan. Tak seronok betul. Dia pusing-pusing mata. Ini tak okey lah. Dia minta hari. Maksudnya N masa unit dia tidak berubah. Masukkan dia cerita dia. Dia cerita dia. Macam tadi saya kata kita jadikan dia K. N sama dengan KP per T kuasa 2. Jadi K kita adalah N T kuasa 2 per P. Jadi kita dah boleh buat dah. Yang pertama N T kuasa 2 per P sama dengan N T kuasa 2 per P. Ini kaedah yang sebagai reference 14. Masuklah mana kita apa? Tak ada masalah. T 4 kuasa 2. P kita 4. Yang ini N kita tak tahu. T 10 kuasa 2 per dengan 150. Jadi kita boleh potong ni. Pum. Ni atas. Potong ni. Pum. Turun bawah. Dapatlah N sama dengan selesai cerita dia. Faham? 150 darab 14 darab 16. Boleh tengok tak payah kuasa 2 lah. Bahagi dengan kurungan. Ni boleh pun ni. Kurungan 100 darab 4. Boleh tengok ni 4. Jawapan kita akan dapat 84 hari. Apa yang hot dia cikgu? Apa yang hot soalan ni? Saya tak rasa. Nombor 10 hot Yang cikgu. Sebab ruang dia sikit. Aircon saya rosak memang saya panas tadi. Soalan 8 tak cukup hot cikgu. 10 cukup. Sebab kena fikir macam mana letak jawapan. Ruang dia tinggi sangat. Jadi sebenarnya hot ni sebab apa? Sebab kamu tengok cara dia susun ayat tu. Cara dia susun ayat tu boleh jadi pelajar keliru. Betul. Jadi kamu kena baca betul-betul.
kena tengok betul-betul. Yang tu kena guna otak sikit lepas tu. Hot tu maksudnya sila guna otak. Itu maksud hot. Okey. Nombor 9. Boleh? Ekman ni. Nombor 9. Kalau saya ambil buku ni sebab apa? Saya tengok buku ni menarik tau. Saya banyak-banyak buku yang saya tengok kat pasaran. Saya beli banyak buku tau Pak. Dah 2-3 campak je. Sakit hati tengok. Macam ni buang. Macam ni buang. Buku ni saya push. Kenapa ush? Sebab apa? Kalau saya jadi cikgu kat sekolah sekarang ni, saya nak bagi soalan exam kamu, saya akan cari buku macam ni tau. Oh, cantik. Kan? Tengok jenama. Ish, syarikat apa ni tak pernah dengar. Maksudnya tak famous. Kan? Ambil, bagi soalan exam kamu. Kan? Tiba-tiba kamu jumpa soalan macam ni dalam exam. Rasa macam pernah buat. Masa tu ada jabu. Belagak lepas tu. Nombor 9. Keuntungan P. Bagi satu item berubah secara langsung dengan jisim M dan secara sungsang dengan kuasa 3 bilangan hari itu diperlukan N kuasa 3. Jika pengurus mendapat keuntungan P, M, N, A, keuntungan. Siapa keuntungan mana? Keuntungan P. Jauh betul cerita macam ni. Keuntungan 1200 bagi satu item 400 kilo jisim. 400 kg. Kemudian dalam tempoh 5 hari. Okey. Macam ni je ke? Tak dibaca sekali lagi, rasa macam senang sangat. Memang macam tu cikgu, memang senang. Memang senang. Ajar. Dia tipu je tu, dia saja letak otak. Jadi K kita kat sini P sama dengan km per n cube. Jadi K kita akan dapat kat situ Pn cube per dengan m. Okey, kali ni saya akan gunakan saya cari K dulu. Tentulah saya guna, dah lama tak buat cari K ni. Kita try cari K lah. Cari K maksudnya P1200 5 kuasa 3 per dengan 400. Okey, kita cari K dulu. 3 darab dengan 5 kuasa 3. 375. Jadi K sama dengan 375. Ini cara jawab soalan menggunakan K dulu. Ambil ruang. Ambil ruang. Kamu nak exam jangan buatlah macam ni. Soalan dia. Keuntungan bagi satu item 90 kilo dalam tempoh 3 hari. Persamaan kita dah jadi P sama dengan 375 M per N kuasa 3. Dia nak keuntungan, maksudnya P lah. Jadi P sama dengan A tu. Dia bagi 375 M kita 90 kilo per dengan N kuasa 3 kuasa 3. Dapat jawapan kita. Kan? Teknik K ni dia untung kita buat apa? Bila soalan tu melibatkan ada banyak benda. A, ada B, ada C, ada D. Okay? 375 darab 90 bahagi dengan 9 dapat 3750. Salah. 375 darab dengan 90 bahagi dengan 1250. Betul. Okey. Tadi salah. B. Okey. Soalan B, bilangan hari. Tak apa, kita ada soalan. Tak ada masalah. Bilangan hari, maksudnya persamaan kita P sama dengan 375 M per N kuasa 3. Dia nak bilangan hari N ni. Kan dia dekat-dekat. Ting-ting. Namanya ting-ting. 375 M per P. Jadi kita dapat 375 M kita, jisim dia adalah 38.4 per dengan
Keuntungan dia 1,800. Okey. Kita kira, lepas tu kita terus buat apa? Jawapan tu terus punca kuasa 3. Tekan kalkulator je. Jawapan tu terus punca kuasa 3. Dia kena cakap kalkulator. 375 darab 38.4 bahagi 1800 sama dengan dapat 8 terus punca kuasa 3. Kamu akan dapat jawapan 2. Macam tu. Boleh faham kan? Dia simple je. Okey? Dia terus dia jalan. Jalan. Jadi kamu tengok soalan ni yang penting apa? Cekap tekan kalkulator. Sebab apa? Dia punya knowledge tak banyak pun. Sikit je. Nak tahu langsung atas, songsang bawah. Letak K. Cari benda yang nak kena cari sudah. Jangan salah letak salah tempat je. Contoh P letak nombor lain. N letak nombor lain. Dia jadi kacau bilau lah cerita dia. Okey. Jom kita buka sebelah nombor 10. Nombor 10 senang balik. Intermediate. Cikgu susah cikgu tu. Ruang tak cukup. Oh, ruang tak cukup? Mana ada tak cukup ruang ni? Tak cukup ke? 4 kotak tu cikgu. Soalan lain semua 3 kotak. Dia lebih. Ya. Kita tengok. X, Y, Z. Nombor 10. X, Y, Z. 4, 6, 8. 8, 36. A. Ni. C, 196. 168. Okay. 16. B, 240. Okay. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey. Bila dia bagi banyak-banyak ni, benda pertama kita buat, dekat jadual tu, kita dah pergi follow dia. Contoh jadual ni sebab kuasa 2. Dia tu cerita dia. Nampak? Z lah punca kuasa. Z kuasa Z. Itu cerita dia. Terus. Sebab dia bagi soalan dia kata apa? Kan? Dan punca kuasa 2Z dengan kuasa 2X. Okay? Y tak ada cerita. Y berubah secara Y lah. Okay? Jadi kat sini kita dah boleh kira. Mula-mula kita akan kira apa? K dulu. Okay, kat mana K yang kita boleh kira? K saya boleh kira dekat sini. Sebab dia lengkap. Kan? Jadi saya akan ambil Y sama dengan K X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Z kena tanda tengah. Jadi beza. Keliru dengan 2. Di K kita akan dapat Y punca kuasa 2Z per dengan X kuasa 2. Y kita yang ni 64 punca kuasa 2Z. Punca kuasa 28. Kemudian X kuasa 2 per 4 kuasa 2. Dapat K dulu. Wow, dapat perpuluhan ni. Kan? Cikgu, memang soalan tu banyak sangat nombor cikgu. Confirm Kalau serabut. dapat perpuluhan, kamu jangan tukar. Jangan tukar dengan puluhan. Nanti dia kacau cerita dia. Kita ambil yang kita boleh kira je. Faham tak? 64 per 16 ni. Jadi jawapan kita, kalau dia dapat perpuluhan, jangan tukar panjang tu. Kamu tulis je, yang ini bahagi ni kamu akan dapat 4 punca kuasa 28. Itu K kita. Okey? Yang ni kita belajar set itu. Boleh Apa tu baru buat yang lain. Contoh, jawapan kita, persamaan kita dah jadi Y sama dengan 4 punca kuasa 28 X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Ini kita punya persamaan. Selepas kita dapat K, jadi kita boleh tengok line pertama A, macam mana cerita A? Siapa? X kuasa 2 dia siapa?
Dia punya Z siapa masukkan je. Y berapa? 36. Sama dengan 4 punca kuasa 2 8. X kita adalah 8 kuasa 2. Per dengan punca kuasa 2 A. Baru kita tukar tempat. Tukar tempat dapat punca kuasa 2A sama dengan 4 punca kuasa 2 8. 8 kuasa 2 per dengan 36. Nampak? Ni tukar tempat. Tekan kalkulator. Baru tekan kalkulator. Okay, kamu akan dapat nombor panjang macam ni tau. Nombor panjang. Biar dulu. Sebab kita nak A. Punca kuasa pergi sebelah, kuasa 2 kan. Dapat nombor panjang macam tu juga. Okay. Bila kamu tekan pecahan, memang dia tak boleh tukar. Pecahan dia jadi pelik-pelik kan. Kalau pecahan pelik, kita boleh ambil jawapan tu dalam bentuk perpuluhan. Tapi kita Saya ada ambil... pecahan ribu Ego. Ha? Saya ada pecahan ni tapi puluh ribu lah. Oh memang pecahan dia. 32,000. Saya 50,000 Ego. Ha? Berapa? 50,568 per 125. Lain macam kau punya ni. Saya punya pecahan tak wajar. Cuba tekan kalkulator sekali. Sebab saya dapat kat sini adalah 3, 2, 7, 6. 6, 8 ke? Betul. 8, 1. Cuba tekan kalkulator masak. Per 125 Ego. Ha? Saya per 125, cikgu per 81. Saya punya lagi besar. Saya punya dia punya bawah tu lagi besar. Lah. Macam mana dapat 125? Nilai dia sama. Saya tak tahu Ego kalkulator yang kira. Saya tekan je. Tapi jawapan dia sama. Tekan sekali. Alamaklah. Okey, kita tengok dia C. Tengok C. Okey, C kita sama tak? Kita akan gunakan persamaan ni. Iaitu Y. Berapa Y kita? 196. Kan? Sama dengan 4 square root 8. Okey. Kemudian X kuasa 2. C kuasa 2. Per dengan dia punya Z. Punca kuasa 2. 168. Yang ini bila C kat atas, yang lain kena pindah. Potong. Darab punca kuasa 2 168. Ni potong keluar ramai ni. Di bawah. Okey. Ada kalkulator je cakap ni. Punca kuasa 2 168. Darab 196. Bahagi dengan ada ramai. 4 punca kuasa 28. Okay. C kuasa 2. Kita nak C saja. Jadi kita kena puncakan dia. Ni tak boleh tukar. Tak boleh tukar kepada pecahan. Kalkulator saya tak boleh tukar. Kita akan dapat 14.98 tu. Okey, cuba kamu dapatkan ni B. B senang sikit. Dia sebab nombor dia bagi dah. Betul siapa cakap dia nombor dia boleh libatkan. Tapi kita kena elakkan perpuluhan awal-awal. Kalau kamu nak ambil perpuluhan, kamu hanya ambil jawapan terakhir. Sebab apa? Kalau dalam equation ni kamu ambil perpuluhan, dia effect lagi jauh dia punya nilai asal. Pada skema dia lagi jauh. Okay? Tapi kalau yang jawapan last kita guna, dia tak lagi jauh. Last sekali baru guna. Apa yang baru ada ni? Uzma. Boleh follow ke Uzma? Boleh? Boleh. Boleh
Kalau Cikgu, saya kamu nak sangkut ke apa, bagi tahu. Tak apa. Okey. Ya? Cikgu, Ya ni. katakanlah lah, ini soalan lain tapi saya ambil contoh yang soalan cikgu yang depan tu kan, dia 36 sama dengan 4 punca kuasa 8 kan. Macam mana nak pindahkan 4 tu kalau 4 tu algebra? Kalau 4 tu algebra macam mana? Ni. Katakanlah dia 36 sama dengan A punca kuasa 8. Macam mana nak pindahkan A tu? A tu nak pindah macam mana? Tak, 4 tu tukar jadi A, macam mana A tu nak jadi sama dengan? A Nak tahu pindah. nak. Tuk tinggal dia je. Saya tak faham apa yang perlu dipindahkan, apa yang boleh dipindahkan. Kalau kamu nak benda yang kita nak, okey, dalam algebra, benda yang kita nak, kalau benda tu duduk di atas kan, kita akan buang semua orang kecuali dia. Contoh, dia buatlah macam mana pun. Contoh Y sama dengan macam ni kan. Contoh A punca kuasa 2, saya ambil ni 8 macam ni soalan kan. Ini ada 3 kuasa 2 per dengan di bawah ni ada lagi. Macam dia bagi punca kuasa 2 7 contoh. Main letak dalam nombor ni betul tak? Nak dapat A je. Nampak? Dapat A je kan? Ya. Macam ni kan? Saya nak A je. Kalau A tu duduk kat atas, kita buang je sekali. So, habis dia duduk bawah tu semua. Macam tu. So, dia pergi naik atas. Ada bunyi cikgu. Ya Siti? Tak ada apa. Saya tersembang dengan ni. Okay. Dia kamu bila dia cerita tentang ubahan ni, dia dalam ubahan, dia jarang kamu akan jumpa tambah. Dia cerita pasal darab dengan bahagi. Jadi apa saja pemindahan kamu hanya melibatkan darab bahagi. Last kali kalau perlu benda yang kita nak cari tu, contoh ada square tu, boleh saya buat square ke, punca ke, benda tu akan last kali pergi. Jangan pergi dia dulu. Okey? Dia kamu akan jumpa nanti kalau tebak ni ada tambah sikit, tapi tambah kita kena letakkan dia satu dalam kurungan. Kita letak dalam kurungan. Boleh dapat C. C dapat kan? C senang sikit lah kan. Y kita apa? B. Jadi B sama dengan 4 punca kuasa 28, 16 kuasa 2 per dengan punca kuasa 2, 240. Tekan kalkulator je. .96. Okey. 186.96. Okey. Boleh? Kita tengok soalan nombor 11. Tapi nombor 10 ni sebenarnya, selepas saya buat dah habis ni, saya rasa nombor 10 ni ayat dia salah. Saya rasa ayat dia lah salah. Balik ayat dia buat. Tak apa dah buat macam mana. Ikut je ayat dia soalan. Okey, nombor 11. Diberi K punca kuasa 2. Kx kuasa 2 per dengan punca kuasa 2y. Ini senang dia bagi persamaan. Kalau dia bagi persamaan, cantiklah cerita dia. W sama dengan Kx kuasa 2 per punca kuasa 2y. Yang mana W sama dengan 36 pada ketika X sama dengan 4 pada ketika Y sama dengan 81. Okey? Soalan pertama, cari nilai K. Nampak bonus dia bagi ni. Ini kalau exam kali pertama, mungkin exam bulanan ke nanti macam ni je bagi. Yang simple-simple macam ni je. K sama dengan W punca kuasa Y per X kuasa 2. W kita 36 punca kuasa 81 per dengan 4 kuasa 2. Okey, kamu tekan kalkulator terus dapat jawapan dia. 36 boleh tongak ni.
36 darab 9 bahagi 16. 20.25. Jadi K sama dengan 20.25. K ni senang. B dia tengok. B dia pun bila dah dapat K, B dia akan jadi senang lah. Kalau A dah dapat, B dia biasanya akan jadi senang. Dia kata nilai Y. Dia nak nilai Y. Kita buat Y dulu. W sama dengan 100. X sama dengan 2. Jadi persamaan kita adalah W sama dengan 20.25 X kuasa 2 per punca kuasa 2Y. Nampak? Masukkan K dulu. Sekarang soalan suruh cari Y. Kita biar je. Dalam kat bawah tadi saya ajar kamu apa? Tukar tempat. 20.25 X kita 2 kuasa 2 per dengan W kita 100. Jadi kita akan kira dulu yang ini dekat kalkulator kamu punca kuasa. Punca kuasa tu kuasa 2. 20.25 darab 4 bahagi 100. Jawapan dapat ni kuasa 2. 6561. Y sama dengan 0.6561. Dapat? Okey. Sekarang sebelum kita masuk soalan exam, soalan exam belakang sekali tadi. Soalan exam saya bagi kamu depan kot. Saya ingat modul kamu tu soalan exam depan, mula-mula start. Objektif tu soalan exam. Okey? Duduk depan sekali. Okay, kamu cuba buat nombor 12 sekejap. Ambil masa, baca tuntut, buat nombor 12. Okey, hari ni kita check. Kita check kan. Kita tak tahu dah sejam atau tak. Belajar kejap ke? Tutup sejam. Sebenarnya semalam saya dapat confirmation daripada 2 orang cikgu. Kan? Seorang cikgu English, seorang cikgu VM. Dia kata boleh buat dah kelas VM dengan English. Itu saya nanti saya tengok lah. Kalau ada yang minat, bolehlah saya nak buka kelas English dengan VM. VM senang tak? Senang kan? BM baru ni, syllabus baru susah kot. Baru susah kan? Saya memang BM dulu saya memang kat sekolah dulu saya tak pernah dapat A. B pun tak pernah dapat. BM C je. Kan? Tu mak saya marah. Nombor 13 kau dah dapat ke Sapan? 13? Dah go. Ui, dah sikit lah. Hot tu, hot. Dia tipu itu. Dia hot last kali je, sikit je. Soalan, dia kan ada kat situ dia ada 2 soalan dekat ayat tu kan. Soalan yang terakhir tu hot sikit. Belum nak dapat jawapan dia. Tak rasa lah hot dia, tak rasa. Sikit lah. Tak rasa sikit lah. Tapi saya rasa tadi memang soalan yang paling hot sekali bagi saya nombor 10. Walaupun dia tak ada hot. Hot sungguh soalan tu. Admit dah masuk pembezaan belum? Sekolah? Belum lagi. Saya baru sampai perimeter tu. Baru sampai mana? Saya baru yang bawa bulatan tu baru perimeter. Oh, baru perimeter. Tapi mat saya dah nak masuk bab 2 cikgu. Mat memang laju. Mat ubahan ni biasanya saya kat sekolah ni pun saya ajar laju. Ubahan saya ajar sehari je. Sekolah tu. Satu masa 40 minit. Itu habis.
Pelajar tanya, kenapa kejap kan cikgu? Kita belajar kejap nanti kita buat latihan. Kejap je. Lepas tu saya masuk topik lain. Dengan korang ni, satu-satu sebab apa saya nampak dia punya ada perubahan dari segi silibus dia ada perubahan. Lepas ni metrik, ini adalah topik yang paling menarik, metrik. Sebab metrik ni antara topik yang kamu akan belajar dalam tingkatan 5 dan masuk college nanti. Masuk college nanti, masuk metrik, orang kata masuk metrik, belajar metrik. Itulah cerita dia. Nombor 12, okey? Kita tengok. Nombor 12, tengok. Tinggi suatu kon H berubah secara langsung atas dengan kuasa 2 jejari R kuasa 2 dan secara songsang dengan luas tapak A. Diberi bahawa H sama dengan 588 apabila R sama dengan 14, A sama dengan 36. Jadi bila kita tulis dekat-dekat ni yang senang kadang-kadang macam ni. Baik. Dalam exam kamu boleh guna kaedah yang tersonoh tu guna malam. Ada sama dengan K. Okey. Lepas tu terus kita cari K. H adalah 588 K 14 kuasa 2 per dengan 36. Boleh guna macam ni cerita dia kaedah. Lepas tu kita potong dum balik atas. Dum balik bawah. Dia jimat space sikit lah. Okey, terdapat K kat situ 36 darab 588 bahagi 14 kuasa 2 108. Jadi persamaan kita adalah H sama dengan 108 R kuasa 2 per A. Jadi soalan pertama. Okey. Saya baca soalan. Dah siap. B, ungkapkan soalan pertama. Cari nilai R apabila H. Persamaan kita ada, tak ada masalah. Kita salin dulu. H 108 R kuasa 2 per dengan A. Dia bagi kat situ H 6200. R tak tahu. A 50. Sama macam tadi. Kita potong ni, boom, naik atas. Potong ni, boom, turun bawah. R kuasa 2 nanti. Okey? Kita akan cerita dulu. 50 darab 6200 bagi 108. Kita akan dapat, wow, puluhan dia. Punca kuasa. Lagi baik. 53 58. Nampak sama? Sama juga. 53 ada. Berapa apa cepat? Saya dapat sama, cuma saya ambil 4 titik puluhan. So dia jadi 53.5758. Sama. Oh, ini penuh panjang bentang ni. Oh, okey. Oh, power. Tapi jawapan lebih kurang sama kan? Okey. Dia macam sebab kita ni, jawapan akhir kita tidak. Kata-kata jangan mudah. Jangan cerita lain ni. Biar kat kalkulator tu. Nombor 13. Diberi C berubah secara langsung dengan D. Punca kuasa 2A. Okey. Kemudian C sama dengan 5/1/8. D sama dengan 4 dan E sama dengan 25. Soalan. Cari C apabila D sama dengan 3, E sama dengan 49. Kemudian ada next pula. Dia ada next. Kemudian cari D pula. Apabila C sama dengan 36,
E sama dengan 121. Oh, dia main next tak ni kan? Kalau macam ni, sama kan kita buat K dulu. Kita dapat K dulu kan. Yang ni C padam ni sama dengan K. Okay, jadi saya isi 5 1/8 K 4 punca kuasa 2 25. Okey, ini potong ni 4/5 boleh bawa terus 20 tadi. Senang. 4/5. 5 1 8 bahagi 20. 41,160. Jawab ni yang jadi menyebabkan dia kebat nombor plate ni kan. Dia pergi buat ni pula. Bahagian kedua ni samaan dah dapat. Soalan suruh cari C cantik. Ikut je. C sama dengan 41/160 darab dengan D 3 darab dengan punca kuasa 2 49. Terus dapat. Tiga 38,125. 5.38125 panjang cerita dia. Kan? Point. Okey. Yang bawah pula dia nak D. Soalan dulu C sama dengan 41/160 D punca kuasa 2E. Dia nak apa? Dia nak D. Gantikan aja C 121 41/160 darab dengan D tak tahu, kita letak belakang sekali. Kan? Punca kuasa 121. Okey, kita akan potong ni, naik atas. Dua-dua ni turun bawah. Ni mesti duduk dalam kurungan, takut salah kira. Okey? Macam mana dia? Memang ada satu dua. Ni apa? Cikgu bukan 36 cikgu. Saya rasa macam saya salah. 36. Saya rasa macam pelik satu pula. 36 mesti je. $12.77. Okey. Cuba tengok. Semua latihan yang kita buat, dia adalah soalan kertas 2. Tengok Tapi sebenarnya exam ubahan ni dia hanya masuk objektif. Ada 4 soalan kat depan, nampak? Macam inilah soalan exam. Saya rasa soalan exam kamu pun dia takkan ubah sangatlah benda dia. Contoh untuk mat kan. Maksudnya mesti ada lagi objektif. Ubahan saya rasa dia memang duduk dekat objektif juga. Okey. Ni sekejap buat. 1, 2, 3, 4 objektif. Cuba buat. Tanda je ABC. Dah buat tu. Dah siap? Dah. Kontak ke? Ha? Kontam ke tak? Kira Kira lah. Oh, kontam. Tak ada lah.
Tengok latihan buku teks tu susah dah. Okey, dapat? Nombor 1, nombor 2 tu boleh lah. Soalan ni memang tough juga lah walaupun dia objektif. Kan? Cuma bila objektif ni, bila kita buat-buat, kalau kita salah kira tak ada jawapan. Tu je. Lebihan dia. Kalau subjektif, kau buat kan? Lah tak tahu tu salah. Nombor 1. Dia bagi W, T, M, P. 2N. Ni susah nanya ni soalan ni. Sebab apa? Jadual di atas menunjukkan hubungan antara pemulih ubah W dan T. W berubah secara konstan dengan T kuasa 2. Secara konstan dengan T kuasa 2. Jadi saya kata secara konstan 1 per T kuasa 2. Dan dia bagi MP kuasa 2 sama dengan 8. Kalau kamu tak perasan soalan ni memang dia kacau kita. Contoh, bila kita buat K sebenarnya, kita akan dapat W sama dengan K per T kuasa 2. Jadi K kita adalah W T kuasa 2. Bila kamu ganti dua-dua ni, kamu akan nampak W ni adalah M, T itu adalah P kuasa 2. Jadi K kita sebenarnya adalah MP kuasa 2 ni. K kita tu adalah 8. Dapatlah persamaan kita W sama dengan 8 per T kuasa 2. Dah senang lah buat ni. Ni senang. Jadi kita akan dapat jawapan kita W kita 2, 8, T kita adalah N kuasa 2. Dan kat bawah tadi saya ajar 4. Tukar ke 4. N kuasa 2 sama dengan 8 per 2. N kuasa 2 sama dengan 4. Muncul kuasa 2 4. N sama dengan 2. A. Betul Safan? Dapat? Betul Go. Oh, dahsyat dah kau. Teruskan lah memang Mat A+. Kan? Okey. Nombor 2. Dia bagi B, C, D. Yang ni selalunya kita dapat
Kotak kita jadi turun macam tu. Sekarang kotak dia main jadi tak. Okay. 3M, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 9. Diberi B berubah secara langsung dengan C kuasa 2 dan sama dengan D. Kalau tak bagi ayat, bagi direct senang sikit. Cari nilai M. Cari nilai M. Jadi saya boleh ambil, macam mana cerita dia? Kita ambil yang ni satu set ada nombor. Dia macam tu BCB. Dengan bandingkan dengan yang ni. Kita masukkan. Jadi K kita, kalau kita tengok kat sini, K kita adalah B sama dengan K C kuasa 2 per dengan D. Jadi K potong D per C kuasa 2. Ini K. Jadi saya boleh bandingkan dua-dua ni. Saya boleh buat D B per C kuasa 2. BD TB sama ini BD lah. Per C kuasa 2 sama. Yang pertama yang atas. Orang atas kita ambil negatif 4. B 3. C negatif 2 kurungan kuasa 2. Kuasa 2 kalau ada negatif, pastikan kurungan. Kita pastikan kalkulator salah nanti kita. Yang bawah, B kita M, D negatif 9, per dengan apa tahu ni? Mana? C. Negatif 3 kuasa 2. Saya kita jumpa lah. Okey. Jadi kita dah boleh potong dan pindah. Ini potong negatif 3 kuasa 2. Ini potong ke bawah. Okey, dapatlah M kita. Tekan kalkulator. Ni 9. Oh ni lupa buat tolak. Kacau cerita kau tolak darab darab. Jangan buat tolak tu negatif 4. Dapat 3. Tekan betul-betul. Cuba. Dah cikgu. Okey. Kemudian nombor 3. Dia bagi M, N. Ni ke bawah pula. C, D, E negatif 9. Dia tengok ini pekat. Dia punya tulisan dia. Dia bagi jika C kuasa 2 per D sama dengan negatif 4. Cari nilai untuk E. Cari nilai untuk E. Okay. Yang ni yang dia bagi ni, ini adalah persamaan. Adalah ini K. Dia cuma dia tak bagi tahu apa benda susang ke. Dia tak bagi tahu. Dia bagi persamaan tu dulu. Kalau senang cerita dia. Okay. Jadi kata C kuasa 2, D sama dengan 4. Jadi bila kita nampak C kuasa 2, kita letak. Ini maksudnya, kalau ni kuasa 2, mamak ni kuasa 2, mamak ni semua kuasa 2. Semua akan jadi kuasa 2 geng dia. Okay. Terus kita masukkan saja. Contoh, untuk soalan ni kita akan masukkan apa? E kuasa 2 per dengan negatif 9. Ini sama kan? Sama kan cerita dia. Okay. Kemudian sama dengan negatif 4. Dapat tu jawapan E kuasa 2 sama dengan negatif 9 darab dengan negatif 4. E dapat punca kuasa 2 36. Dapat jawapan 4 pula 6. Okay, itu cerita dia kaedah dia buat. Kalau kamu biasanya ini ubahan ni, ubahan siapa yang berubah secara tak ada. Dia bagi persamaan pakai terus. Itu perubahan-perubahan. Masa soalan objektif dia ada beberapa dia buat, dia olah soalan tu dengan knowledge yang kita nak belajar. Nombor 4. Nombor 4, tengok dia bagi M, N, P negatif 1, 3,
9, negatif 9, negatif 3, D, negatif 2. Okey. Persamaan pun dia bagi. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2, N kuasa 2. Kita faham kenapa dia buat macam ni. Kan? Per dengan P. Okey. Jadi kalau kamu tengok kenapa saya tak faham dia buat macam ni. Kan? Sebab kalau punca kuasa dengan kuasa 2 mati ni. Saja tulis ni bagi soalan jadi macam ni. Boleh. Tinggal tu je. Tak ada orang lain. Jadi kita boleh buat terus M sama dengan K N per P juga. Cukup. Boleh? Dia terus masukkan nombor dia. Nombor penuh. Kalau dapat K tu. Nombor penuh. Ini kalau buat kaedah perbandingan. Boleh ni contoh. P N. Saya akan buat P M N. P M N. Ini kaedah mula tadi kita buat perbandingan. Masukkan negatif 9. Negatif 1. 3. Sama dengan belah kanan. P dia negatif 2. M dia negatif 3. Kemudian dia punya N dia D. Pun boleh pakai. Okey. Ni tukar tempat saja. D naik atas. D naik atas. Saya akan potong D, naikkan D ke atas. Negatif 9 darab negatif 1 9. Potong ke bawah 9. 3 pun potong naik atas. Ini jangan buat turun pula. Kita nak cari D. Itu dapat jawapan kita tu. Kita mahu dapat jawapan dia 2. Boleh? Tengok. Itu salah satu cara antara soalan-soalan yang ditanya. Okey. Sebab tu saya ada bagi kamu punya buku teks pun saya ada bagi saya. Sebab buku teks kamu tu soalan dia dahsyat. Kan? Buku teks tu gempak sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya bila saya baca balik sebenarnya soalan dia agak boleh buat. Kamu boleh. Sekarang kamu dah boleh start boleh buat lah. Kita tengok boleh buat lah. Okey? Kita ada masa sikit lagi. Ada masa sikit sini saya boleh bincang yang buku teks yang ada gambar otak. Yang ada gambar otak maksudnya susahlah sikit cerita dia. Kalau buku teks maksudnya kalau ada gambar otak itu kebat. Kan? Jadi cuba tengok buku teks kamu saya ada bagi soalan tu. Latihan 1.3B. 1.3B. Awal-awal kamu buka tengok gambar ada otak. Ada otak. Nombor 1. Tengok. Ada? Ada kan? Kalau ada buku teks, buka buku teks je tak apa. Muka surat 29. Muka surat 29. Kan? Okey. Jom kita tengok cerita dia. Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Jubin bentuk segi 4 tepat. Bilangan jubin yang diperlukan J. J berubah secara songsang. Songsang kat bawah. Dengan panjang dan lebar jubin digunakan. Lebar dia simbol dia L. Okey. 1 per. Sebab tak ada orang kat atas. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin. J sama dengan 120. Jika jubin berukuran panjang dia adalah 0.4 P dan lebar dia 0.5. L 0.5. Okey. Hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang ialah 0.2. Kena jubin tak tahu. Panjang sama dengan 0.2 dan lebar adalah 0.3.
Yang ni kita boleh gunakan kaedah apa? Perbandingan. Perbandingan. Okey? Kita tengok. Boleh? Siti hilang. Mana dia pergi? Perbandingan kita buat ni dulu. Jadi ini J. Ada lah cikgu. Ada? Ada. Mana? Oh, Siti. Saya pun ada. Apa tu? Cikgu Ya, saya ada. ada. Okey. J sama dengan saya lupa ni. Aduh. K per PL. Jadi K sama dengan J darab PL. Okey, kita guna perbandingan kat situ, kita ambil terus. Yang pertama kita ambil J 120 darab dengan 0.4 darab dengan 0.5 sama dengan yang bawah J tak tahu darab dengan 0.2 darab dengan 0.3. Boleh potong, pom, turun bawah. 0.2 darab 0.3. Bawah jangan lupa ada ramai hurufkan. Okey. Siapa nak buat ke ni soalan ni? Belum cikgu. Saya baru Belum. sampai 1.3. Oh, kamu tak sampai lagi kat sekolah tak sampai lagi, sini tak sampai lagi dah. Hampir-hampir. 1.3 baru. Ada yang nak sampai? Saya dah bincang dah soalan ni kat sekolah. Oh, okey. Kalau kau laju betul Syah, kau sekolah mana ya? Saya sama dengan Safwan, kelas je lain. Oh. Yelah kan. Takkan kau orang sama. Siapa ni duduk kat sekolah? Kau tak jadi si awal. Kak pun sama cikgu lepas sekolah kak. Sama je. Kau duduk kat sekolah ke? Jiran cikgu, jiran. Oh, jiran. Okey. Berapa? 0.06. Tapi saya tak rasa. Saya tak rasa apa? Tak rasa otak. Tak rasa otak. Gambar tu ada otak tau. Tapi tak rasa pakai Saya otak. tengok nombor 2 tu macam ada otak cikgu sebab nombor dia Oh, terlampau okey. besar. B dia pakai otak sikit. Okey, kita baca B. A macam senang. Jika luas jubin bertambah. Wow, betul. Apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang digunakan? Okey. Jika luas jubin bertambah, jom kita tengok. Ini ayat kepahaman saja. Itu pakai otak tu. Bila dia kata J berubah secara songsang dengan, dia tengok apa? Cerita apa? Bilangan jubin dengan luas. Okey. J berubah songsang dengan luas. Jadi kita akan dapat K kita ni. Kalau kita dapat K, kita boleh dapat dia punya kaitan dia lah. Simple dia. Contoh kat sini. Dia kata luas jubin bertambah. Kalau luas jubin bertambah, dia tanya apakah perubahan berlaku pada bilangan jubin? Bila cerita dia songsang, bilangan dengan luas, dia mesti terbalik cerita dia. Songsang maksudnya apa? Terbalik. Kalau luas bertambah, maka bilangan ni akan berkurang. Itu je cerita dia. Kalau luas bertambah, bilangan akan berkurang. Itu nama dia songsang. Secara umum dia. Jadi kalau dia kata apakah perubahan yang berlaku? Perubahan dia apa? Bilangan jubin akan berkurang. Itu je, cukup. Biasanya soalan yang bawah ni, soalan pendapat berkenaan knowledge, markah dia hanya satu markah. Pengiraan dalam matematik dia ada banyak markah sebab pendapat ni kamu kena bagi reason ke apa, dia tak ada jalan kerja. Dia direct answer. Direct answer tu satu markah. Okey? Macam tu je jawapan dia. Kamu tengok kat belakang buku teks pun tu je dia cerita. Jawapan dia. Nombor 2. Nombor 2 pun masih lagi ada gambar otak tu. Ada gambar otak. Dia gambar otak sebab nombor dia juta-juta cikgu. Wah, memang. Nombor dia juta. Kan? Purata bilangan panggilan telefon harian. C. Di antara dua buah bandar berubah secara langsung atas. Langsung dengan populasi kedua-dua bandar. P1, P2. Dan secara songsang dengan kuasa dua jarak.
datang. Sama ada orang datang lah tadi. Dia kacau betul lah ketuk ni kan. Food panda kot. Apa? Food panda. Panda. Tak tahu lah kadang-kadang tu lah kan. Dia salah alamat. Betul lah dia. Bila kita cakap salah alamat tak berhenti. Okay. Dengan kuasa dua jarak di antara dua bandar tersebut. Jarak di antara bandar A dan bandar B ialah 210 km. Jadi J sama dengan 210 km. Purata bilangan telefon harian di antara dua bandar ialah C sama dengan 15750. Populasi bandar A dan bandar B masing-masing ialah P1 105,000, P2 220,500. Betul lah. Dia pakai otak tu sebab apa? Sebab nombor dia besar. Kan? Soalan dia, dengan memberikan jawapan kepada nombor bulat terhampir, hitung jarak antara bandar P. Kita buat lagi dulu. Maksudnya kita kena dapat apa dulu? K dulu. Jom kita dapatkan K dulu. C sama dengan K P1. Darab dengan P2. 105,000 dengan 220,500. Dia main nombor per kan. J 210 kuasa 2. C kita pada apa ni? 15750. Wow. Kan? Jadi K kita ni, ini, saya nak tunjuk kata potong ni. Banyaklah cerita dia nombor. Banyak. Tapi kamu dah nampak lah cerita dia. Potong-potong kamu dah cakap lah. Di atas. 21002. Semua sekali. Ambil semua. Per. 105,000 darab 220,500. Turunkan. Ramai-ramai. Dapatlah K dia. Banyak-banyak kira. 0.03. Pedek go. Saya rasa kalau soalan untuk exam, soalan terakhir buat. Penat. Gila. Mana soalan saya buat ni dululah. Kan? Dia cerita banyak gila cerita. Tak apa-apa. Ni je. Kita kalkulator juta-juta ego. Jawapan dia cepat. Tapi bila kita kira jadi persamaan kita akan jadi apa? C sama dengan 0.03 P1 P2 per J02. Dah masukkan. Soalan A. Jarak antara. Dia minta jarak. Maksudnya jarak ni kan J kan? Betul tak? Dia minta J, saya akan tukar tepat. Jadi J kuasa 2 sama dengan 0.03. Berapa P1? 83,400 darab 62,000. Okey. Panggilan telefon per dengan 19151. Dia zaman kamu sekarang ni nombor-nombor besar, sebab tu dia akan guna nombor besar sebab apa? Dia nak bagi ketakutan dalam jiwa kamu. Padahal kamu tekan kalkulator je pun. Zaman saya dulu tak ada kalkulator tau. Kalau tengok ni memang confirm skill. Tak dulu. Agak-agak lah kira macam mana ni. Kau bayangkan skill macam ni tak ada kalkulator. Pakai buku sipir. Agak-agak 03 darab 83,400 darab 62,000 bahagi 19151. Wow. Dia kata ambil apa? Yang terdekat. Betul tak? Okay, bila kamu dapat kalkulator macam ni, kan? Biar kat kalkulator tu, jangan usik dia. Terus tekan punca kuasa dulu. Dapat jawapan
J kita 90. Last sekali bunda. Okey. B. Soalan B. Populasi bandar J jika senang sebab apa? Bila kita dah ada persamaan tu, persamaan kita pula yang simple sinonim ni. Jadi benda semua benda kita buatlah yang senang lah. C sama dengan 0.03 P1 P2 per dengan J kuasa 2. Populasi penduduk bandar J, jika populasi penduduk bandar K, asal dia pakai J dengan K pula ni? Oh, okey. J dengan K pada satu ada dua lah. Okey, maksudnya C kita purata bilangan telefon adalah 18857 0.03. P1 dia tak bagi. Penduduk dua dia bagi 1 juta lah, juta. Okey, per dengan 351 kuasa 2. Tak ada masalah. Ada kalkulator. Ni dulu pom. 351 kuasa 2 ni per 0.03 darab dengan 1 100,000. Nombor je besar. Okey, dia. Nanti lupa. Nanti kalau saya tak buat, kamu pun tak buat. Kacau. Okey, tekan kalkulator. 70,400. Bahagi dengan 0.03 darab 11,000,000. Wow. 70,400, betul? Betul. Apa ni? Kopi. 70,400. Nampak? Sebenarnya saya nampak dalam soalan dia, walau macam mana pun kalau kita tengok agak soalan dia macam dia jadi hot sebab nombor tu menakutkan. Jadi kali pertama pelajar tengok soalan tu, apa ni? Jam. Kan? Tapi bila dibaca balik guna pengetahuan yang kita dah belajar, alah ni kalkulator je, tekan kalkulator je. Tekan kalkulator sahaja kan. Jadi ubahan ni dia sebab topik ni agak senang sebab dia hanya pasal cerita langsung atas, songsang bawah, gabung bersama, cerita dia macam tu je. Jadi dia nak buat soalan supaya kegunaan harian dimasukkan. Kegunaan harian tu kemudian ada penduduk, ada luas lah nanti, arus elektrik, kuasa semua kan. Tapi sebenarnya pengiraan mat hanya ada pada point mat saja. Okey. Jadi untuk hari ni insya-Allah takat ni dulu kan. Semoga apa yang kita dapatkan, saya dapat kongsi hari ni dapatlah masuk dalam kepala otak kamu walaupun gambar otak tu ada situ kan. Jadi ingatlah supaya nanti senang bila kamu dah belajar kat sekolah, kamu akan nampak lebih jelas lagi. Okey? Jadi kita jumpa pada hari bila? Sabtu. Sabtu petang. At Mat. Okey? Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. SITI, CT tak ada tadi. Adalah cikgu tadi. Tadi tukar-tukar ke? Tukar nama. Tak, yang Siti tu saya letak huruf C dengan T je. Oh ya, yeah. Betul lah. Mana pergi? Okey. Ada je. Baik. Dah. Bye cikgu. Bye. Bye. Bye.